أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Alif Lam Mim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Ia menurunkan kepadamu, wahai Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran. Dengan mengandungi kebenaran, ia mengesahkan isi-isi kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Dan ia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurah dan Injil sebelum Al-Quran diturunkan, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan ia juga yang menurunkan Al-Furqan, yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu adalah bagi mereka azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa pergulungan yang bersalah. Ayat-ayat yang dibaca ini permulaan surah Al-Imran. Kita akan tafsirkan surah Al-Imran. Surah Al-Imran termasuk dalam surah-surah yang panjang dalam Quran. Di samping surah Al-Baqarah yang tertafsir dulu, surah Al-Imran, surah yang panjang, yang panjang-panjang. Termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah setelah tegaknya negara yang berdaulat di Madinah Munawwarah. Surah yang banyak menyatakan di dalamnya hukum-hukum syariat, melaksanakan pemerintahan negara dan hidup bermasyarakat. Di samping menyatakan perkara akidah. Terkandung dalam surah ini dua rukun yang penting daripada rukun agama. Yang pertama, rukun akidah. Rukun beriman merupakan perkara yang penting yang menentukan sah dan tidak sahnya amal kita. Dengan ditegakkan dalil-dalil dan hujah-hujah berkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun syariat, khususnya berkait dengan peperangan dan jihad fisabilillah, disebut dalam surah ini. Dalam bahagian yang pertama, ayat-ayat mensabitkan keesaan Allah, kenabian dan kerasulan yang diutus oleh Allah. Benarnya Al-Quran menolak kekeliruan golongan ahli kitab terhadap Islam dan terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam surah Al-Baqarah dahulu banyak menceritakan tentang kumpulan ahli kitab orang-orang Yahudi. Ahli kitab ini ada dua, yang pertama Yahudi, yang kedua Kristian. Surah Al-Baqarah banyak menceritakan tentang orang Yahudi. Ada surah Al-Imran ni banyak menceritakan tentang orang Kristian. Tentang Yahudi banyak disebut dalam surah Al-Baqarah. Al-Imran menceritakan penyelewengan orang-orang Kristian. Bukan sahaja mereka salah dalam kepercayaan pada Tuhan, membohongi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga salah akidah terhadap Nabi Isa alaihi salam, dengan menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, anak Tuhan, Maryam itu isteri Tuhan. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Mereka pun tak faham nak tafsirkannya. Surah Al-Imran memberi jawapan kepada orang Kristian yang salah akidah mereka,
diturunkan khusus kepada orang Kristian Najran yang datang menghadap Nabi SAW, yang kata baca kisahnya. Di mana dia datang rombongan jumpa Nabi. Siapa masa nak semayang, cara Kristian dan lebih benar dia semayang dalam masjid. Ini kelonggaran. Semayang, caramu. Dia semayang dalam masjid. Lepas tu dengar balik, berujah balik. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Imran untuk menjawab. Kemudian mencabar, bermubahalah. Bermubahalah dengan makna Tuhan Tuhan laknat pada siapa yang bohong. Kita akan baca. Lalu mereka takut nak membalas. Dia tahu Nabi ini betul sungguh. Ini bahagian pertama. Bahagian kedua dan menceritakan tentang hukum syariat berkait dengan kewajipan haji, jihad, riba dan hukum mereka yang tidak memberi zakat. Secara panjang menerangkan tentang peristiwa Badar dan peristiwa Uhud. Peristiwa Badar yang memberi kemenangan kepada Islam. Dalam keadaan orang Islam jumlahnya sedikit, musuh lebih ramai. Allah memberi kemenangan dan pertolongannya. Perang Uhud pula dalam keadaan orang Islam lebih ramai daripada perang Badar. Nabi menyusun satu strategi yang sangat baik dalam perang Uhud. Strategi yang pintar dan bijak. Ada pasukan berkuda, markah besar, sayap kanan, sayap kiri, barisan depan, kaki, semua ada macam pasukan bola disusunnya. Dan ada pasukan pengawas duduk atas bukit. Tiba-tiba ketua pasukan, bukan ketua, pengikut-pengikut tak ikut arahan ketua yang ditugaskan. Lalu Allah mengajar mereka dalam perang Uhud. Perang yang menguji orang Islam, perang Uhud ni, memisahkan di antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Banyak pengedaran berkait dengan rahsia jihad fi sabilillah dan ditutup dengan satu penutupan yang sangat menarik kepada orang yang berjihad pada jalan Allah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan menghadapi ujian dalam diri kamu sendiri. Dan bersabarlah kamu dalam menghadapi ujian daripada musuh kamu, lawan kamu. Warabitu, dan bertugaslah kamu di mana kamu diletakkan. Jangan lari daripada tugas. Ribat. Ribat yawmin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Bertugas satu hari dalam perjuangan menegakkan Islam lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kelebihannya. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Dalam berjihad bertakwa kepada Allah. Taat kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu menang. Menang dalam perjuangan menentang musuh dan menang di hari akhirat. Kemenangan yang paling besar. Itu penutup pada surah ini. Firman Allah Ta'ala Alif Lam Mim. Dimulakan dengan huruf Alif Lam Mim. Yang telah diterangkan dahulu, ada ulama yang serah pada Allah Ta'ala. Ada ulama menafsirkan alif ada makna, lam ada makna, yang ada sudah ditafsir dalam surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan malaikat dia. Perkataan Allah satu perkataan yang tak boleh terjemah dalam bahasa lain. Kerana Allah ni makna dia seluruh al-asmaul husna. Dulu perkataan Allah. Dia saja Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang bernama dengan nama-nama yang baik. Itu perkataan Allah. Dikenal lafzul jalalah, lafaz yang sangat besar. Walaupun orang kafir sebut Allah, tapi tak siapa maksud dia. Kita orang Islam saja. Dia sebut Allah, tetapi dia sembah berhala. Dia sembah salib. Dia pakai hukum dia sendiri, tolak hukum Allah Ta'ala. Tak menepati dengan Allah. Kalau Allah ni, mestilah sembah dia saja, pakai hukum dia saja. Tak pakai hukum yang dia tidak izin. Kecuali Allah Ta'ala izin buat hukum. Tak apa. Itu mana Allah.
La ilaha illahu, yang tak ada Tuhan lain daripadanya dengan sebenar. Orang boleh buat, boleh reka, itu tak sebenar, salah, sesat. Tuhan yang sebenar Allah saja. Al-Hayyu, yang maha hidup, yang kekal hidup selama-lamanya, yang tak mati sekali-kali. Yang tak mengantuk, tak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mengantuk pun tak ada, tidur pun tidak. Itu Allah Ta'ala. Orang lain hidup juga, ada masa mengantuk, ada masa tidur, ada masa mati. Pokok ada masa layu, masa subuh. Allah Ta'ala hidup yang sempurna, yang kekal, yang sedia ada, tak ada mula bagi adanya. Al-Qayyum, yang berdiri mentadbir urusan-urusan hambanya dengan sendirinya. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala tak berhajat pada yang lain. Berdiri dengan sendirinya. Nazzala alaika al-kitaba bil haqq, dia menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kitab, yakni Al-Quranul Karim, dengan hujah-hujah yang benar, kenyataan-kenyataan yang nyata, yang tepat. Quran adalah kitab yang benar. Tak ada bohong sedikit pun. Cerita-cerita zaman dulu memang benar berlaku, dibukti oleh ahli sejarah. Perkara yang terkini tentang angkasa lepas, bintang-bintang keluar di langit, matahari, bulan yang beredar, segala kenyataan Quran adalah benar. Saintis dapat buktikan dengan alat-alat moden canggih yang dilihat dengan teropong. Segala sifat-sifat peredaran bulan, matahari, bintang-bintang keluar disebut di Quran adalah benar. Oleh kerana itu maka hukum-hukum dia adalah benar. Maka janji-janji hari kiamat dalam Quran adalah benar. Mari kita percaya. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapannya. Yang ada hadapan. Apa yang Nabi buat, Nabi laksanakan, Nabi nyata adalah benar. Wa anzala at-Taurat wal Injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-Furqan. Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, yang wajib kita beriman. Dia sebut dua kitab yang besar kepada ahli kitab. Kitab Taurat bagi orang Yahudi diturunkan Nabi Musa AS, dan kitab Injil diturunkan Nabi Isa AS. Adapun dia banyaknya Injil, siapa beratus-ratus Injil. Sekarang ni tinggal 4 Injil: Matthew, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, macam-macam nama Injil, Injil Barnabas. Padahal satu Injil saja, ini sudah dipindah, sudah diubah. Injil yang asal adalah benar, yang dibuat Nabi Isa AS. Yang disuruh beramal dengan Taurah, Nabi Isa disuruh beramal dengan Taurah, perjanjian lama disebut dalam itu. Tapi orang Kristian menolak sebahagian, menerima sebahagian. Yahudi pula menolak Injil. Kita terima belaka Taurah dan Injil yang asal. Wajib kita beriman kepadanya, walaupun hukum-hukum yang ada dalamnya sebahagian besar sudah dinasahkan, kecuali hukum akidah. Min qablu, dahulunya, hudal linnas, memberi tunjuk pada manusia. Wa anzalal Furqan, dan menurunkan kitab yang membezakan di antara hak dan batil, benar dan salah, sesat dan betul. Itu kitab Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada manusia, petunjuk, setelah disebut dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Disebut surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudal linnas, petunjuk pada manusia. Dahulunya Taurah dan Injil, sekarang Al-Quran diturunkan selepas Taurah dan Injil. Kitab Allah yang diturunkan kemudian mengekalkan perkara dasar dan rukun, menetapkan hukum syariat yang ada yang berubah kerana perubahan masa, situasi dan realiti. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang engkar, yang melawan ayat-ayat Allah dengan kebatilan, menolak kebenaran, menerima kebatilan, lahum adzabun syadid, diberi amaran yang keras. Ke atas mereka azab yang sangat besar, yang sangat dahsyat pada hari akhirat. Wallahu azizun dzuntiqam.
Dan Allah itu maha perkasa, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Aziz yang maha perkasa, tak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Termasuk kuasa-kuasa besar dunia. Dalam dunia hari ini pun jatuh laksana gugurnya daun kayu satu demi satu. Itulah kuasa besar dunia. Rom, Parsi jatuh. Jerman, Jepun jatuh. Britain jatuh. Amerika, British jatuh. Semua jatuh. Yang kekalnya kuasa Allah Ta'ala tadi. Bahkan orang Islam yang berkuasa pun bila tinggal Islam jatuh juga. Yang kekalnya ialah kuasa Allah Ta'ala. Selagi orang Islam ikut petunjuk Quran, maka terus berkuasa. Bila tinggal Quran jatuh. Tinggal Quran jatuh. Kerajaan Osmaniyah dulu jatuh kerana meninggalkan Quran. Begitulah kerajaan Abbasiyah jatuh tinggal Quran. Umayyah jatuh tinggal Quran. Khulafa Rasyidin dengan matinya khalifah-khalifah. Lain. Zaman Khulafa Rasyidin, zaman orang berpegang dengan Quran. Habis zaman itu dengan matinya Khulafa Rasyidin. Adapun jatuhnya Umayyah, jatuhnya Abbasiyah dengan sebab meninggalkan Islam. Begitulah keadaan yang kemudian. Allah Ta'ala maha perkasa, tak ada siapa yang mengalahkan. Dzuntiqam, yang maha membalas. Siapa yang derhaka, Allah Ta'ala balas. Dengan balasan yang adil hisab pada hari kiamat kelak. Tak boleh elok dia berbalasan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.